Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan sambung kembali kelas Jawi bersama Ustazah Jannah bermula jam 2 hingga 3 petang di bawah tajuk yang kelima iaitu suku kata tertutup. Anak-anak masih ingat lagi tak apakah itu suku kata tertutup? Di dalam kelas yang lalu, Ustazah ada ceritakan sedikit sebanyak mengenai suku kata tertutup ini, dan pada hari ini Ustazah akan jelaskan, Ustazah akan ajar anak-anak bagaimana cara untuk kita mengeja dan membaca setiap suku kata tertutup. Sebelum itu, anak-anak masih ingat lagi tak apakah itu suku kata terbuka? Pada hari ini Ustazah akan bawa anak-anak untuk mengimbas kembali apakah yang dimaksudkan, apakah itu suku kata terbuka dan juga apakah itu suku kata tertutup. Jom kita lihat bersama dengan Ustazah ya. Okey, bagi pelajaran Jawi, sebagaimana yang anak-anak dapat lihat, suku kata di bawah pelajaran Jawi, suku kata di bawah pelajaran Jawi terbahagi kepada dua. Yang pertama sekali ialah suku kata terbuka dan yang kedua ialah suku kata tertutup. Anak-anak masih ingat lagi tak apakah itu suku kata terbuka dan bagaimanakah cara untuk kita mengeja suku kata terbuka dan apakah pula suku kata tertutup dan bagaimana untuk kita mengeja suku kata tertutup ini. Jom kita lihat satu persatu bersama dengan Ustazah. Jom anak-anak, Ustazah akan ulang kembali, Ustazah akan imbas kembali satu persatu. Apakah itu suku kata terbuka dan apakah itu suku kata tertutup. Yang pertama sekali, jom kita lihat suku kata terbuka. Apakah itu suku kata terbuka? Sebagaimana yang anak-anak dapat lihat pada paparan skrin, suku kata terbuka ialah suku kata yang berakhir dengan huruf vokal. Suku kata terbuka ialah suku kata ataupun perkataan yang berakhir dengan huruf vokal. Sebagai contoh, perkataan roti, R-O-T-I-T, roti. Roti berakhir dengan huruf alif, jadi dikira sebagai berakhir dengan huruf vokal. Jadi ianya merupakan suku kata terbuka. Selain daripada itu, perkataan lain yang mewakili suku kata terbuka ialah, sebagai contohnya ialah perkataan bola, B-O-L-A, bola. Sebab apa bola? Sebab bola, perkataan bola berakhir dengan huruf A. A adalah huruf vokal. Selain daripada itu, perkataan nasi, N-A, S-I-C, nasi. Nasi berakhir dengan huruf I. Huruf I merupakan huruf vokal. Jom kita lihat satu persatu. Suku kata terbuka ialah suku kata yang berakhir dengan huruf vokal. Sebagaimana yang anak-anak sudah ketahui, huruf vokal bagi perkataan Jawi, huruf vokal bagi pelajaran Jawi ada 3 sahaja. Yang pertama sekali ialah huruf alif, yang kedua ialah huruf waw dan yang ketiga ialah huruf ya. Huruf alif mewakili bunyi A dan E. Sebagai contoh, alif A, bayapi, api. Ataupun alif juga mewakili bunyi E. Alif E, mim qaf, mak, mak. Kemudian huruf waw. Huruf waw mewakili bunyi U dan O. Huruf waw mewakili bunyi U dan O. Sebagai contoh, Ustazah eja perkataan ubi. Ubi, alif waw U, bayabi, ubi. Ataupun perkataan otak. Bagaimana untuk kita eja perkataan otak? Alif waw O, ta qaf ta, otak. Mewakili bunyi E. Sebagai contoh, alif ya E, nun qaf na, enak. Boleh ya anak-anak? Anak-anak jelas ya mengenai suku kata terbuka. Suku kata terbuka ialah suku kata yang berakhir dengan huruf vokal, sama ada huruf alif ataupun huruf waw dan juga huruf ya. Dan fokus pelajaran kita pada hari ini, Ustazah akan fokuskan kepada suku kata tertutup. Anak-anak masih ingat lagi tak apakah itu suku kata tertutup? Sebagaimana yang anak-anak dapat lihat, Ustazah minta anak-anak beri perhatian ya. Suku kata tertutup ialah suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan. Apakah itu huruf konsonan? Huruf konsonan ialah huruf selain daripada huruf vokal. Sebagaimana yang anak-anak telah pelajari, pun pelajari dan ketahui daripada apa yang Ustazah jelaskan tadi, huruf vokal bagi pelajaran Jawi ada 3 sahaja, iaitu huruf alif, huruf waw dan juga huruf ya. Huruf alif mewakili bunyi A dan E, huruf waw mewakili bunyi U dan O, manakala huruf ya mewakili bunyi I dan E. Jadi, apabila suku kata yang berakhir dengan huruf vokal dinamakan sebagai suku kata terbuka. Jadi, suku kata yang berakhir selain daripada huruf vokal, selain daripada 3 huruf ini, kita kenali sebagai suku kata tertutup. Saya ulang sekali lagi. Suku kata tertutup ialah suku kata ataupun perkataan yang berakhir dengan huruf konsonan. Huruf konsonan ini ialah huruf Jawi selain daripada huruf vokal. Huruf Jawi selain daripada huruf alif, huruf waw dan juga huruf ya. Kerana huruf alif, huruf waw dan juga huruf ya merupakan huruf vokal. Jadi huruf konsonan sebagai contoh ialah huruf ba, huruf ta, huruf jim, huruf nun, huruf sad, huruf dad. Selain daripada huruf alif, huruf waw dan juga huruf ya, ianya dikenali sebagai huruf konsonan. Dan suku kata tertutup ini ialah suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan. Anak-anak jelas ya mengenai suku kata tertutup? Suku kata tertutup ialah suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan. Sebagai contoh, Ustazah akan tunjukkan beberapa contoh suku kata tertutup buat anak-anak. Jom kita lihat satu persatu. Contoh suku kata tertutup. Sebagaimana yang anak-anak dapat lihat pada paparan skrin, ini adalah contoh suku kata tertutup. Suku kata tertutup sebagaimana yang Ustazah bagi tahu tadi, suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan. Sebagai contoh, perkataan ataupun suku kata jam. Jam, J-A-M, jam. Jam berakhir dengan huruf M. M merupakan huruf konsonan. Yang kedua ialah bas. B-A-S, bas. S merupakan huruf konsonan. Kad, K-A-D, kad.
D merupakan huruf konsonan. Gam, G-A-M, gam. Okay, M merupakan huruf konsonan. Seterusnya, J-E-M, jam. M merupakan huruf konsonan. P-E-N, pen. N merupakan huruf konsonan. Bil, B-I-L, bil. L merupakan huruf konsonan. Tin, T-I-N, tin. N merupakan huruf konsonan. Jus, J-U-S, jus. S adalah huruf konsonan. Sup, S-U-P, sup. P adalah huruf konsonan. Pos, P-O-S, pos. S merupakan huruf konsonan. Gol, G-O-L, gol. L merupakan huruf konsonan. Okey, jom Ustazah jelaskan satu persatu, buat rujukan, Okey, jom Ustazah terangkan satu persatu untuk kefahaman anak-anak semua. Okey, sebagaimana yang anak-anak dapat lihat. Okey, huruf yang pertama ataupun perkataan yang pertama ialah perkataan jam. J, A, M. Okey, perkataan yang pertama ialah jam. Okey, jam. J merupakan huruf konsonan, A merupakan huruf vokal, M merupakan huruf konsonan. Okey, bas, B-A-S, bas. B merupakan huruf konsonan, A vokal, S konsonan. Kad, K merupakan konsonan, A vokal, D konsonan. Ga, G konsonan, A vokal, M konsonan. Dan begitulah seterusnya sebagaimana yang anak-anak dapat lihat. J-E-M, J-E-M, jam. E adalah huruf vokal. Jus, J-U-S, jus. U adalah huruf vokal. Pen. Okey, di manakah huruf vokal ya anak-anak pada perkataan pen? Okey, E merupakan huruf vokal. Sup, di manakah huruf vokal ya anak-anak pada perkataan sup? Okey, U merupakan huruf vokal. Selain daripada itu, okey, sebagaimana yang anak-anak dapat lihat, perkataan ataupun suku kata bel, tin, gol, pos, masing-masing ada huruf konsonan dan juga huruf vokal. Okey, dan kalau anak-anak perasan, suku kata tertutup ini juga adalah apabila huruf konsonan contohnya perkataan jam. Okey, jam, J-A-M, jam. Okey, sekiranya anak-anak perasan, okey, suku kata tertutup ini adalah apabila konsonan, okey, J adalah konsonan. Okey, di tengahnya adalah suku. Sekiranya anak-anak perasan, okey, perkataan jam ya, Ustazah ambil satu contoh. Okey, perkataan jam. Okey, J A M, jam. Okey, sekiranya anak-anak perasan, J merupakan huruf konsonan. J adalah huruf konsonan. A merupakan huruf vokal dan M merupakan huruf konsonan. Begitu juga dengan perkataan lain, bas, kad, gam, jam, pen, bil, tin dan sebagainya. Ialah perkataan yang pertama, huruf yang pertama ialah huruf konsonan diapit dengan huruf vokal, okey, dan berakhir dengan huruf konsonan. Okey, konsonan J diapit dengan huruf vokal iaitu A, diakhiri dengan huruf konsonan M. Jadilah jam. Okey, untuk lebih kefahaman, untuk anak-anak lebih faham, jom Ustazah jelaskan. Ustazah akan ajar anak-anak untuk eja setiap perkataan ini. Okey, jom kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama sekali adalah perkataan jam. Perkataan jam. Jam ya, J A M, jam. Okey, J kita eja, Ustazah akan ajar anak-anak untuk mengeja ke dalam tulisan Jawi. Okey, J mewakili huruf jim. Alif mewakili huruf A. A mewakili huruf alif. M mewakili huruf mim. Jadilah J alif mim. Okey, Ustazah akan gabungkan ya. Okey, J. Apabila J kita ingin gabungkan dengan huruf alif, kita perlu potong ekornya. Okey, jadilah J. Okey, sambung dengan huruf alif dan teruskan dengan huruf mim, jam. Tetapi anak-anak perlu ingat, apabila huruf vokal A di tengah, okey, dan ianya mewakili huruf alif, anak-anak perlu gugurkan alif ini. Jadi anak-anak perlu hapuskan. Okey, anak-anak perlu hapuskan huruf alif ini. Jadi anak-anak perlu buang huruf alif ini. Okey, buang. Jadi apabila anak-anak buang huruf alif, jadinya J mim. Boleh ya anak-anak? Okey, jadi ejaan untuk jam. J A M. Okey, apabila huruf A di tengah, okey, A mewakili huruf alif. Apabila A di tengah, okey, apabila kita ingin ejakan, kita ingin tuliskan ke dalam tulisan Jawi, ke dalam perkataan Jawi, ejaannya ialah J ialah jim, okay, A adalah alif, M adalah mim. Jadi apabila A di tengah ataupun alif di tengah, kita perlu hapuskan, kita perlu padamkan huruf alif ini. Jadilah J mim. Boleh ya anak-anak? Okey, jom kita lihat perkataan lain untuk kefahaman anak-anak. Okey, kita lihat pula perkataan bas. Okey, bas. Ustazah eja ya, anak-anak boleh lihat dan anak-anak juga boleh cuba buat di rumah. Okey, bas. B A S, bas. Okey, B mewakili huruf ba. B mewakili huruf ba. A mewakili huruf alif. C mewakili huruf S mewakili huruf sin. Jadilah, okay, jom kita gabungkan, kita sambungkan perkataan ba, alif, sin, bas. Tetapi apa yang Ustazah bagi tahu tadi, apabila huruf A ataupun alif di tengah,
kita perlu buang, kita perlu hapuskan, kita perlu gugurkan huruf alif ini. Jadilah ba, sin. Jadi anak-anak perlu buang huruf alif. Jadi ejaannya ialah ba. Jadi ejaannya ialah ba, sin, bas. Okey, Ustazah tuliskan dengan lebih cantikkan bas tadi, ba. Jadi ba alif sin. Jadi apabila alif di tengah kita perlu gugurkan. Okay, kita perlu buang alif ini. Kita buang alif ini. Jadilah, okey, anak-anak boleh lihat ya. Jadilah ba sin sahaja. Boleh ya anak-anak? Jadilah ba sin sahaja. Jadi ejaannya ialah, jadi ejaan untuk bas tadi B A S. Ba, A untuk alif, S untuk sin. Jadi apabila alif ataupun A di tengah, kita perlu gugurkan huruf alif ini. Jadi anak-anak perlu gugurkan huruf alif. Jadi tinggallah B, ba dan sin sahaja. Jadi ejaannya ba, sin, bas. Okey, boleh anak-anak? Okey, untuk seterusnya, okey, perkataan ataupun sukukata kad. Okey, kad dan juga kam. Anak-anak boleh cuba di rumah, anak-anak boleh cuba sendiri ya. Okey, perkataan ataupun sukukata kad. K A D, kad. Okey, K A D, kad. K mewakili huruf kaf. A mewakili huruf alif. Dal mewakili huruf D mewakili huruf dal. Jadi apabila alif di tengah, anak-anak perlu potong alif, buangkan alif ini. Jadi ejaannya ialah ka, dal, kad. Boleh anak-anak? Begitu juga dengan perkataan gam. Suku kata gam, G A M, gam. G mewakili huruf ga, A mewakili huruf alif, M mewakili huruf mim. Jadi apabila alif di tengah, anak-anak perlu buang alif ini. Jadilah ejaannya ga, mim, gam. Boleh anak-anak? Okey. Kemudian jom kita lihat untuk perkataan jam. Okey, jam ataupun pen ya. Jom kita lihat perkataan seterusnya, itu perkataan jam. Okey, jom kita lihat. Jam, J E M, jam. Okey, anak-anak perlu ingat apabila huruf vokal, anak-anak perlu ingat apabila huruf vokal E di tengah yang mewakili huruf ya ataupun huruf U yang mewakili huruf waw, anak-anak tidak perlu gugurkan, anak-anak tidak perlu buang huruf tersebut. J E M, jam. Okey, J mewakili jim. Ya, E mewakili ya. M mewakili mim. Jadilah jim, ya, mim. Jadi anak-anak perlu gabungkan sahaja, perlu sambungkan sahaja. Jim, apabila kita ingin sambungkan dengan huruf lain, kita buang ekornya. Jadi jim, ya, mim, jim. Anak-anak perlu ingat apabila huruf vokal E ataupun U di tengah, ataupun anak-anak perlu ingat apabila huruf vokal ya ataupun waw di tengah, ataupun bunyi U, O, anak-anak perlu ingat apabila huruf vokal I dan juga U berada di tengah, ataupun huruf ya dengan waw di tengah, anak-anak tidak perlu gugurkan. Anak-anak perlu ingat ya, apabila huruf vokal I, apabila huruf vokal I dan juga U ataupun huruf vokal I dan juga O berada di tengah, anak-anak tidak perlu gugurkan perkataan. Anak-anak perlu kekalkan huruf jawi tersebut. Sebagaimana yang Ustazah bagi tahu tadi, awal-awal tadi. Okey. Huruf vokal alif mewakili bunyi A dan E. Huruf vokal waw mewakili bunyi U dan O. Manakala huruf vokal ya mewakili bunyi I dan E. Jadi apabila huruf vokal waw dan juga ya berada di tengah perkataan, anak-anak tidak boleh gugurkan. Anak-anak perlu kekalkan waw dengan ya ini. Anak-anak perlu tulis perkataan, anak-anak perlu tuliskan huruf waw dengan ya. Jangan buang. Okey, alif sahaja yang anak-anak perlu buang. Okey, contoh, sebagai contoh, Ustazah letakkan, Ustazah masukkan perkataan pen. P E N, pen. Jadi bagaimana untuk kita eja perkataan pen? P untuk pa, I untuk ya, N untuk nun. Jadi anak-anak eja seperti biasa. Pa, ya, nun. Anak-anak perlu kekalkan ya ini. Anak-anak tidak boleh buang huruf ya ini. Hanya alif sahaja yang perlu dibuang. Okey, contoh perkataan lain. Okey, perkataan bil. B I L, bil. Okey. B untuk ba. I untuk ya. L untuk lam. Jadilah bil. Ba, ya, lam. Kekalkan perkataan. Okey, lagi perkataan pil. Okey, Ustazah masukkan pil. P I L, pil. Begitu juga. P ialah ba. I adalah ya. L ialah lam. Jadi anak-anak perlu kekalkan ya. Perlu ada ya ini. Jadi ba, ya, lam, pil. Boleh anak-anak? Jom kita lihat huruf vokal. Jom kita lihat suku kata yang ada huruf vokal O. Contohnya perkataan gul. G U L, gul. G mewakili ga, O mewakili waw, L mewakili lam. Jadi anak-anak perlu kekalkan waw ini. Ini gaf, waw, lam. Selain daripada itu, okay, perkataan ataupun suku kata sup. S U P, sup. Okay. S mewakili sin, U mewakili waw, U mewakili waw, P mewakili pa. Jadilah sin, waw, pa, sup. Boleh anak-anak? Sekiranya anak-anak ada persoalan, anak-anak boleh hubungi Ustazah Jannah, insya-Allah. Jom sekali lagi Ustazah ulang. Jom.
Jom sekali lagi Ustazah ulang. Okay, sekiranya perkataan, contohnya perkataan kad. K-A-D, kad. Okay, ejaannya ialah kaf, A untuk alif, D untuk dal. Jadi apabila alif di tengah, anak-anak perlu buang alif ini. Jadilah kaf, dal, kad. Okay, selain daripada itu, contohnya perkataan pin. P-I-N, pin. Jadi, P untuk pa, I untuk ya, N untuk nun. Jadilah pa, ya, nun, pin. Okay. Kemudian satu lagi perkataan jus. J-U-S, jus. J untuk jim, U untuk waw, S untuk sin. Jadilah jin, waw, sin. Jadi anak-anak perlu kekalkan waw di tengah. Okay, jom Ustazah ajar anak-anak untuk eja perkataan yang lebih susah sedikit untuk memastikan kefahaman anak-anak dalam ejaan suku kata terbuka. Okay, contoh perkataan sampan ya. S-A-M-P-A-N. Sampan. Okay, bagaimana untuk kita eja sampan anak-anak? Jom kita lihat bersama dengan Ustazah. Sampan. Okay. Apabila kita ingin menyebut, apabila kita sebut sampan, dikira sebagai dua suku kata. Sampan. Sampan. Apa yang Ustazah bagi tahu tadi, apabila A di tengah, apabila kita ingin ejakan, kita ingin tuliskan ke dalam perkataan jawi, A di tengah ini, kita perlu buang, kita perlu hapuskan. Sebagaimana yang Ustazah bagi tahu tadi, suku kata tertutup adalah apabila perkataan ataupun huruf vokal A di tengah, anak-anak perlu gugurkan A tersebut. S-A-M, sam, P-A-N, pan, sampan. Jadi bagi perkataan sampan. Sampan. Ustazah akan bagikan kepada dua suku kata. Ustazah, sampan, kita boleh bahagikan kepada dua suku kata. Sam, satu suku kata. Pan, satu suku kata. Sebagaimana yang Ustazah bagi tahu tadi, apabila terdapat huruf vokal A di tengah, anak-anak perlu gugurkan A tersebut. Jadi anak-anak perlu gugurkan A ini. Pan, anak-anak perlu gugurkan A ini. Jadilah S mewakili sin, S mewakili sin, M mewakili mim, P mewakili pa, N mewakili nun. Sampan. Kemudian contoh yang lain. Perkataan sampah. Sampah. Kita bahagikan kepada dua suku kata. Sampah. Jadi bagaimana yang Ustazah bagi tahu tadi, apabila huruf vokal A di tengah, kita perlu gugurkan. Pah, A di tengah, kita perlu gugurkan. Jadi S adalah sin, M adalah mim, P adalah pa, H adalah ha. Sampah. Boleh ya anak-anak? Jadi anak-anak, setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi, suka untuk Ustazah ingatkan. Suku kata tertutup ialah apabila suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan. Dan ianya bermula dengan huruf konsonan dan di tengahnya ada huruf vokal. Bagi contoh perkataan kad, jam, pen, gul, pos, sop, gam, kad. Semua ini merupakan huruf konsonan kerana ianya berakhir dengan huruf konsonan. Tetapi anak-anak perlu ingat, apabila huruf vokal A di tengah, anak-anak perlu gugurkan A tersebut, perlu padamkan A tersebut, perlu hilangkan A tersebut apabila ingin ditulis ke dalam perkataan jawi, sekiranya huruf vokal I ataupun I di tengah, anak-anak perlu kekalkan huruf vokal tersebut. Begitu juga dengan huruf waw ataupun U ataupun O, anak-anak perlu kekalkan huruf tersebut. Semoga pelajaran jawi pada hari ini memberi 1001 manfaat dan kebaikan buat anak-anak semua. Sehingga jumpa lagi anak-anak. Sekiranya anak-anak ada sebarang persoalan dan kemusykilan ataupun tidak jelas mengenai pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak boleh hubungi Ustazah Jannah insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.